Kan, okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Alhamdulillah dapat berkumpul kita semua pada petang ini bagi menambah ilmu dengan mendengar webinar amali SA0105 siri 1 yang bertajuk Alhamdulillah dapat usahawan pemprosesan makanan ya. Okey, bersama kita pada petang ini penceramah kita lah pada hari ini iaitu Puan Zaliha binti Yusof daripada Persada Popcorn. Untuk makluman semua, sebenarnya bidang pertanian ni telah lama bekerjasama dengan Puan Zaliha iaitu bermula pada tahun 2019. Pada tahun itu kita bawa pelajar asasi untuk mengadakan lawatan industri ke kilang popcorn Puan Zaliha binti Yusof yang berada di Banting ketika itu. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada pensyarah dan juga pelajar unit pemprosesan makanan daripada Kolej Vocational Chenor yang turut hadir bersama kita bagi mendengarkan webinar pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi hadir. Dan tidak lupa juga kepada warga UPM khususnya pelajar dan juga staf Pusat Asasi Sains Pertanian yang mungkin berada di platform Zoom dan juga FB Live ketika ini. Dan sedikit pengenalan untuk makluman semua, sesi webinar ini merupakan sebahagian daripada penilaian berterusan pelajar ASPA bagi subjek pertanian. Jadi para pelajar akan menduduki kuis webinar yang akan berlangsung pada minggu ke-12. After naik stand, minggu ke-12 kita ada kuis webinar di mana kuis pada semester lepas. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini berbesar hatilah menjemput panel penceramah kita pada hari ini iaitu Puan Zaliha binti Yusof daripada Persada Popcorn Enterprise untuk memperkenalkan diri dan juga menceritakan sedikit latar belakang puan dan juga latar belakang perniagaan yang sedang puan jalankan. Silakan Puan Zaliha. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha penggerak program Berbaikan Amali daripada UPM, juga pensyarah yang ada. Yang dihormati para pelajar yang ada di sini. Terima kasih terlebih dahulu kerana menerima saya untuk berkongsi ilmu dan juga pengalaman dalam bidang pemprosesan dan pemasaran produk pertanian. Saya sebenarnya, nama saya Zaliha binti Yusof, usia 60 tahun, berasal daripada Shah Alam dan menetap di Kancung Darat Banting. Berkenaan dengan untuk pengenalan daripada syarikat saya adalah Persada Watan Enterprise yang telah didaftarkan pada tahun 2000. Tetapi untuk pemprosesan makanan ini saya bermula pada tahun 2013. Di mana sebelum saya membuat popcorn, saya adalah membuat roti dan juga pizza. Tetapi rezeki saya lebih kepada popcorn. Bermula daripada tahun 2013, saya menghasilkan produk yang bermula daripada kapasiti yang kecil, di mana saya menggunakan mesin yang kecil sahaja. Dengan mereka awal tu memang saya gunakan plastik yang kecil-kecil sahaja untuk saya memulakan pemasaran saya. Untuk permulaan saya menyewa kedai, sebuah rumah kedai untuk memulakan perniagaan saya. Daripada 2013 dan alhamdulillah bila sambutan menggalakkan 2015, saya menyewa di sebuah kedai, rumah kedai daripada Mara Selangor dengan peringkat awal
sewa tu hanya RM450 sahaja. Alhamdulillah, permintaan memang terus di luar jangka, di mana pada 2016 saya memulakan membeli dengan yang pemprosesan yang lebih besar. Dengan visi yang sedia ada, iaitu beriltizam untuk menjadi pengeluar dan pembekal produk makanan berasaskan bertih jagung yang halal di Malaysia, saya memegang misi iaitu mengeluarkan produk yang mampu menepati cita rasa tempatan serta menembusi pasaran antarabangsa. Pada peringkat awal memang saya nak menembusi pasaran antarabangsa, tapi bila permintaan di dalam negara sendiri tak dapat untuk dipenuhi, so saya fokus pada dalam negara sahaja. Saya kilang ini dimula beroperasi pada 2013 dengan ada 6 orang pekerja. Dengan permulaan yang saya menggunakan hanya inilah mesin yang mula saya gunakan untuk 2013. Daripada satu yang saya gunakan ini sehinggalah saya menggunakan 7 biji mesin ini untuk saya proses makanan. Tapi pada tahun 2016 saya dah tak mampu untuk menggunakan yang kecil tu sebab bila dia cepat rosak. Bila permintaan terlalu tinggi, dia akan menjadi rosak. Jadi bila saya nak beli lagi, saya rasa itu adalah satu kerugian. Jadi itu yang saya beli mesin yang besar, yang lebih besar daripada yang itu. Di mana untuk sebiji mesin harga dia RM21,000. Nampaknya dah 20 tahun lah ya Puan Zaliha berkecimpung dalam keusahawanan pemprosesan makanan ya. Kalau ikutkan bermula pada tahun 2000, kemudian mula berniaga pada tahun 2000, kemudian mula dengan pemprosesan popcorn ataupun bertih jagung pada tahun 2013. Kalau ikutkan dah 9 tahun juga ya Puan Zaliha, agak lama tu sebenarnya, dah senior dah ya kita panggil. Pada peringkat awal 2000 saya pendaftar perniagaan, saya hanya bekerja sebagai driver lori sahaja. Oh, okey. Dan saya bermula untuk makanan, saya bermula pada 2012. Oh, maksudnya 2000 tu telah mula adakah terlibat dengan pemprosesan makanan bermula pada tahun 2000 ataupun 2013 baru terlibat? Saya 2013 baru saya bermula dengan pemprosesan makanan. Oh, okey. Jadi apa faktor yang menyebabkan Puan Zaliha bertukar bidang? Okey. Daripada bekerja kemudian menjadi seorang usahawan dalam bidang pemprosesan makanan. Bila saya berkumpul dengan komuniti di mana Kancung Darat adalah pusat pengeluaran makanan, dan akhirnya saya menjadi setiausaha koperasi Kancung Darat untuk wanita, jadi memasarkan produk. Jadi di situ saya minat. Saya nampak adalah perniagaan dia adalah yang dapat menjamin masa depan. Okey, maksudnya bermula daripada bergaul dengan komuniti di Kancung Darat Banting ya Puan Zaliha, betul ya? Betul. Untuk makluman semua, daerah Kancung Darat ni memang terkenal lah sebenarnya dengan pemprosesan makanan dari sudut keripik, dari sudut bertih jagung dan kuih raya. Memang kita panggil sebagai terdapat banyaknya usahawan IKS yang lahir daripada daerah Kancung Darat di Banting, Selangor. Termasuklah Puan Zaliha sendiri.
Okey, Puan Zaliha, saya ada soalan kepada Puan Zaliha. Yes, Jadi buat masa ni Persada Popcorn menawarkan perkhidmatan apa ya? Memang popcorn sahaja ke atau ada produk lain yang dijual, Puan Zaliha? setakat ni memang saya buat popcorn sahaja. Popcorn sahaja di mana kedai beroperasi daripada Isnin hingga hari Sabtu. Untuk ini saya memang fokus pada untuk majlis-majlis perkahwinan saya siapkan dogi, tetapi dalam masa pandemik tahun 2020 dan 2021 adalah sesuatu yang mengajar kami untuk kepada yang lebih luar. Sebelum ni saya hanya offline, tapi sekarang kami dah belajar online. Jadi kami dah memasarkan produk kami di Shopee dan juga meletakkan di kedai-kedai dan kami buka kepada ejen. Okey, dari sudut keuntungan kan Puan Zaliha, macam mana perkembangan keuntungan perniagaan Puan Zaliha daripada kedai fizikal sahaja kemudian pergi pula kepada online. Adakah bertambah ataupun bagaimana Puan Zaliha? Dia keuntungan online tu lebih kepada keuntungan lah. Sebab untuk offline tu, sebab untuk door gift tu kita tidak just kita kepada kuantiti, tidak keuntungan yang ni, tetapi bila online tu dia memang lebih memberi pendapatan kita lebih lah, dan juga bila ada ejen tu dia lagi laju. Oh begitu. Jadi kalau diulas kembali lah, COVID-19 ni memberi kesan yang positif lah kepada perniagaan Puan Zaliha. Sebab yalah kalau kita tengok kan ramai peniaga yang terkesan dari sudut negatif disebabkan oleh COVID-19, tetapi ada juga usahawan IKS yang mendapat perkembangan yang positif, maksudnya kesan menerima lah kesan yang positif akibat daripada COVID-19, di mana Puan Zaliha sendirilah kadar keuntungan meningkat berbanding sebelum berlakunya COVID-19 kerana Puan Zaliha berusaha untuk berkembang kepada perniagaan online. Okey, Puan Zaliha, boleh saya tanya apa kejayaan paling besar yang pernah dikecapi oleh Puan Zaliha bersama Persada Popcorn bermula daripada tahun 2013 hingga sekarang? Mungkin pernah menyertai satu majlis antarabangsa ke expo kita panggil expo di peringkat antarabangsa. Pernah ke Puan Zaliha kejayaan yang paling besar lah? Untuk setakat itu peringkat antarabangsa Persada Popcorn tak lagi keluar, sebab sebelum ni memang saya ditawarkan untuk memasarkan produk di Hong Kong, tetapi saya terpaksa menolak sebab saya dalam proses untuk mengambil halan, dan satu lagi saya untuk memasarkan ke luar negara saya perlu lebih banyak lagi untuk belajar, sebab dalam keadaan sekarang saya punya ni tak dapat untuk menampung permintaan keluar. Jadi saya fokus pada dalam negeri dulu. Okey, untuk dalam negeri memang sudah diagihkan tu, maksudnya Persada Popcorn ni memang sudah ada lah di setiap negeri di Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, dijual di sana. Bila sekarang ni sebab saya bila macam ni sekarang musim berganti, memang saya banyak permintaan. Jadi untuk yang Shopee tu saya tak mampu lagi. Saya slow sikit. Saya fokus pada doggy. Jadi untuk doggy ni sebab bila kita dah ada Shopee, kita banyak untuk luar negara, untuk luar negeri Sabah, Sarawak kita gunakan post. Jadi memang satu Malaysia kita hantar, kalau yang order ni kita sama ada kita delivery sendiri ataupun kita gunakan pos laju. Okey, so siapa yang nak beli popcorn dengan Puan Zaliha bolehlah lawat FB ataupun Instagram Puan Zaliha Persada Popcorn Ya, IG Persada Popcorn dan juga boleh juga buka Shopee Persada. Sebab kamu semua ada shopnya Agro Bazaar Online kan?
Mana yang tak ada Ya. produk lagi boleh tengok kepada produk Puan Zaliha. Okey, Puan Zaliha, buat masa ni adakah kilang masih di Banting atau ada di cawangan lain? Sebab yang pernah kami bawa pelajar di Banting. Ya, saya masih lagi di Banting. Dan untuk yang lain tu memang ejen aje lah yang bergerak di kawasan lain. Okey, maksudnya Puan Zaliha ni menggunakan ejen lah untuk mempromosikan persada popcorn. Ada tak lagi kaedah lain yang digunakan oleh Puan Zaliha untuk mempromosikan persada popcorn ni? Setakat ni belum ada lagi untuk yang lain, tetapi ialah sebab saya bersama dengan jabatan, maksudnya jabatan membantulah, maksudnya macam pejabat MARA, Jabatan Pertanian, maksudnya dia membantu untuk mengenalkan persada popcorn ke arah lain. Bantuan dari segi apa tu Puan Zaliha yang diberikan oleh Jabatan Pertanian, kemudian MARA, antara bantuan yang Puan Zaliha dapat lah? Contohnya macam Pejabat Pertanian, saya dah dapat untuk packaging, dan juga Pejabat MARA. Daripada MARA saya mendapat mesin untuk perprosesan kat situ. Jadi untuk MARA saya diberi ruang di RBO MARA di Shah Alam di Anggrek Mall. Jadi di RBO tu memang ada produk persada di sini. Nampaknya suara Puan Zaliha sudah tidak kedengaran. Puan Zaliha, kami tidak mendengar suara Puan Zaliha. Oh, okey. Dengar? Okey, baru dengar. Okey, saya nak tunjukkan cara pemprosesan penyediaan bahan untuk pembuatan popcorn. Maksudnya, okey. So ini kilang Puan Zaliha. Ni okey. Ya, di sini. Okey, yang ini, ini adalah saya bahan-bahan dia. Dan juga caramel. Dan saya memang menggunakan caramel untuk saya punya ni. Untuk lagu. Dan mesin yang saya ada dan mengenai masa cepat sangat siap proses. Dan inilah ini adalah yang dah sedia, dah bersedia siap untuk dipantau. Okey, kalau para pelajar boleh lihat, Puan Zaliha sedang menunjukkanlah video pemprosesan bagaimana perniagaan beliau menghasilkan bersih jagung atau popcorn di kilang beliau di Banting. Jadi ada beberapa peringkat lah peringkat penyediaan bahan, kemudian mesin, pembungkusan, itu semua kita dah belajar kan dalam chapter 3, chapter 2 kan? Okey. Jadi Puan Zaliha, sekarang ni Puan Zaliha ada berapa pekerja di kilang Puan Zaliha? Saya ada 6 pekerja, termasuk untuk yang penghantar sebab delivery memang ada 1 untuk driver, memang selesa untuk hantarkan produk. So dalamnya ada 5, so ada 6 orang.
Oh, ada 6 pekerja lah keseluruhan. Pekerja ni dibayar secara gaji bulanan ataupun secara upah? Upah mengikut. Dia orang semua dibayar secara bulanan sebab pekerja semua dah ada APF dan SOKSO, jadi dia memang gaji tetap lah bulanan. Okay. Puan Zaliha, saya nak tanyalah, okay, sepanjang Puan Zaliha menjadi usahawan IKS industri kecil dan sederhana untuk pemprosesan makanan ni, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Puan Zaliha sewaktu memulakan perniagaan ni? Pasti ada kan cabaran untuk kita mulakan perniagaan. Jadi Puan Zaliha sendiri mungkin boleh share cabaran yang Puan Zaliha hadapi. Cabaran memang banyak. Maksudnya daripada bekalan. Satu, bekalan untuk bahan mentah, dan juga satu lagi balang yang nak kita gunakan. Yang itu juga adalah satu masalah sebab kadang-kadang kita susah nak dapatkan bekalan. Dan bahan mentah, contohnya biasanya masalah yang kita hadapi masa nak sambutan hari raya, maksudnya Chinese New Year. Masa tu memang masalah untuk kita, untuk kami lah, untuk ini. Dan sekarang kami ada masalah untuk dapatkan minyak dan juga gula dekat situ. Di mana dekat sini juga, contohnya kalau di kedai, kita tak boleh, contohnya minyak memang susahlah nak dapat. Satu sebab dalam keadaan sekarang memang minyak semua tak ada. Dan satu lagi saingan daripada, yalah, daripada dalam dunia perniagaan memang ada persaingan. Sama ada sihat atau tak sihat. Sebab kadang-kadang contoh macam saya untuk popcorn, ada juga yang order sebab saya hanya deposit dalam 50 atau 100 dia order, tapi saat akhir dia batalkan. Jadi di situ memang satu cabaran lah sebab kadang-kadang kita dah siapkan order tapi dia tak jadi ambil kat situ. Jadi untuk kes macam tu apa yang Puan Zaliha lakukan? Kalau ada yang customer yang dah order kemudian tak jadi ambil, apa yang Puan Zaliha lakukan lah terhadap popcorn yang dah siap tu? Dia itu memang masalah lah, sama ada popcorn tu kita sedekah aja ke orang sebab kita tengok kadang di saat akhir, maksudnya dah hujung, jadi kita tak boleh bawa ke depan sebab setiapnya, contoh macam saya buat sekarang ni untuk saya hantar besok pagi sebab saya tak simpan stok. Apa yang ada kat kedai tu kita siap saya hantar sebab saya nak semuanya fresh. Macam tu. Patutlah sedap popcorn Puan Zaliha. Dah rasa kami waktu lawatan industri hari tu. Okey, Puan Zaliha, saya nak tanya, Puan Zaliha dapatkan bahan mentah seperti bertih jagung lah bahan mentah untuk hasilkan popcorn. Daripada mana? Kalau tak silap saya ada beberapa variety biji jagung tu, yang bertih jagung tu yang digunakan lah oleh Puan Zaliha. Jagung tu memang ada dua ni lah, satu untuk mushroom mana yang besar-besar dan satu lagi memang untuk butterfly. Jagung tu saya dapatkan sekarang ni saya ambil daripada ejen lah. Kalau dulu saya hanya 2 ejen yang bekakan untuk saya, tapi bila ada masalah kadang-kadang bekalan tak ada, saya dah ada 4 tempat untuk saya dapatkan. Dan juga kedai-kedai kecil. Yang 4 tu adalah yang pembekal besar lah, maksudnya di KL, Damansara dan juga Subang. Okey, Puan Zaliha, saya nak tanya setakat ni kan, produk, berapakah bilangan produk yang paling maksimum yang pernah dikeluarkan oleh Persada Popcorn? Maksudnya berapa unit popcorn yang telah dikeluarkan? Berapa unit? Maksudnya untuk dalam ni macam ni, untuk saya punya ni biasa saya hasilkan untuk 2,000 balang untuk satu hari. Sehari 2,000 balang Puan Zaliha? Satu hari 2,000 balang. Okey, jadi kalau Puan Zaliha tak kisahlah, boleh tak share dengan kami
anggaran keuntungan untuk pesada popcorn bagi sebulan? Yang Bagi sebulan, dia macam nak jemput 2,000 balang. So seminggu saya ada, maksudnya sebulan tu dalam ada 45,000 balang lebih kurang macam tu kan. okay. Sebulan tu maksudnya pendapatan kasar. Ya, pendapatan kasar. Pendapatan kasar lebih kurang dalam 80 ke 90 ribu macam tu lah. Tapi pendapatan kasar. Okey, pendapat itu sebelum tolak dengan kos lah dan juga Ya, belum pula kos bahan, kos pekerja dan segalanya lah. Masuk sewa bangunan. Kalau pendapatan bersih tu Puan Zaliha sebulan anggarannya? Pendapatan bersih sebulan. Ya, betul. Okay. Kalau Puan Zaliha tak kisahlah untuk berkongsi dengan kami. Dia sebulan tu memang ada dalam 10,000 bersih tu, ada tak 10-20,000 bersih tu memang ada. Oh, okey. Maksudnya 10,000 minimum lah 10,000 Puan Zaliha pendapatan bersih sebulan. Okey, jadi benarlah pertanian ni adalah satu perniagaan. Daripada produk pertanian kita boleh tambah nilai, okey, menjadikan satu produk yang kita panggil sebagai upstream product dan boleh dijual lah dan menambah pendapatan kepada komuniti. Selain daripada itu memberi peluang pekerjaan pula kepada komuniti setempat. Ya Puan Zaliha? Ya, betul. Okey. Sebanyak bekerja ni memang semua tempatan. Saya tak pilih ni sebab mereka semua ada APF dan SOKSO sebab semuanya orang tempatan, jiran-jiran kampung. Nampaknya Puan Zaliha ni sangat ni lah membantu komuniti tempatan memberi peluang pekerjaan kan. Sangat saya salute lah dengan individu macam Puan Zaliha. Okey, selain daripada tu Puan Zaliha punya syarikat ni ada rakan kongsi atau Puan Zaliha berdiri sendiri dalam mendirikan syarikat Pesada Watan Enterprise? Rakan kongsi dalam ni memang ada rakan kongsi lah sebab mana saya dah masukkan anak-anak saya sebagai rakan kongsi saya. Jadi anak-anak Puan Zaliha bekerja di bawah Puan Zaliha lah ya? Adakah kesemuanya ataupun ada sebahagian sajalah yang berminat dengan perniagaan? Dia sebahagian lah, maksudnya ni ada 3 orang anak saya. So dia orang punya tempat sendiri lah. Bermakna dalam untuk pemprosesan ada yang handle, so dia orang bahagian-bahagian dia. Okay, ada bahagian-bahagian lah ya dalam pemprosesan makanan seperti jagung ini. Jadi Puan Zaliha, saya nak tanyalah sebagai usahawan IKS kan, apa perancangan yang telah dibuat oleh Puan Zaliha untuk masa hadapan Pesada Popcorn? Ada tak perancangan yang untuk 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang? Bagaimana Puan Zaliha nak bawa Pesada Popcorn ini supaya lebih maju, lebih terkenal, mungkin di peringkat antarabangsa? Perancangan akan datang tu sebenarnya saya perlukan lagi mesin sebab permintaan tinggi. Contoh macam sekarang ni saya terpaksa stop yang untuk mushroom sebab saya tak boleh nak buat, mesin dia tidak mencukupi. Jadi bila ada mesin untuk mushroom tu, so kita boleh fokus sebab permintaan mushroom lebih tinggi daripada butterfly di luar. Jadi butterfly ni memang hanya untuk saya sediakan untuk door gift, tetapi mushroom untuk kedai dan juga ejen, diorang banyak pada mushroom. Maksudnya bulat-bulat yang cantik. Okay. Mungkin ada pelajar kita atau pendengar kita yang tak pernah tengok lah bentuk popcorn mushroom dan juga butterfly. Mungkin Puan Zaliha boleh tunjuk ke? Macam saya dah pernah datang ke kilang IKS Puan Zaliha ni, jadi saya dapat imagine lah apa yang Puan Zaliha bagi tahu kan, butterfly
butterfly punya bentuk ataupun mushroom punya popcorn. Rasanya dua-dua sedap, cuma ada kelainan dari sudut bentuk lah. Okay, kalau mushroom ni dia macam bentuk betul-betul macam cendawan, dia agak besar sedikit lah bulatan dia. Yang ini adalah butterfly, yang ini adalah mushroom. Dia berbeza. Okey, dia berbeza kan. Kalau kita tak diperkenalkan, mungkin selama ni kita anggap satu sahajalah jenis popcorn yang ada Okey, terima kasih Puan Zaliha. Okey, Puan Zaliha bermula berkecimpung lah dalam dunia pemprosesan makanan ni pada tahun 2013. Okey, jadi saya nak tanya berapa lama masa yang diambil oleh Puan Zaliha untuk menstabilkan persada popcorn ini dari sudut kewangan, dari sudut pengurusan. Untuk keuangan tu sebab kita peringkat awal dengan bermodalkan untuk mesin tu 1,500 dan bahkan saya bermodalkan 2,000 sahaja untuk saya nak buat popcorn peringkat awal. Perjalanan tu untuk saya start daripada modal 2,000 tu saya bergerak, tetapi setiap tahun tu saya terpaksa beli mesin dengan harga 1,500 sehinggalah tahun 2016 tu yang saya beli mesin yang besar. Daripada situ berkembang daripada keuangan sebab saya juga menggunakan tekun. Jadi saya modal memang daripada tekun dan juga ialah keuangan yang daripada anak-anak. Modal persendirian lain selain daripada bantuan keuangan daripada agensi kerajaan. Okay, jadi kalau kita dengar apa yang Puan Zaliha telah berkongsi, banyaklah sebenarnya kan agensi kerajaan yang boleh kita mohon untuk bantuan dari sudut kewangan, dari sudut mesin. Jadi para pelajar ni jangan berasa takutlah kalau mana tahu after belajar kan nak berkecimpung dalam dunia kesawanan ataupun ada ibu bapa yang telah pun berkecimpung dalam industri kecil dan sederhana untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang kita boleh survey lah. Okey. Puan Zaliha, ada soalan daripada pelajar di Facebook iaitu tak ada nama kat sini tapi pelajar ni bertanya, Assalamualaikum, saya ada soalan. Macam mana Puan mengekalkan kesegaran produk pertanian kerana bahan tersebut tidak tahan lama jika belum dijual? Maksudnya bagaimana Puan Zaliha kekalkanlah kesegaran jagung tu kan sementara menunggu produk popcorn tu siap, dijual, diagihkan pula ke tempat-tempat yang jauh. Okey, sebenarnya jagung tu dia memang tahan lama sebab jagung kita buat bukannya daripada jagung tempatan. Sebenarnya jagung tu import daripada Afrika, daripada US. So jagung tu memang keras. Jadi untuk tahan lama sebab saya ambil daripada pengedar dalam seminggu sekali. Jadi memanglah jagung tu disimpan di borum. Itu yang dia mengekalkan dia punya ketahanan tu. Oh, okey. So maksudnya jagung yang telah diimport lah memang telah diawet untuk tahan lama untuk menghasilkan popcorn Puan Zaliha. Okey. Ada lagi soalan daripada pelajar, okey, iaitu Ainin Yasmin. Ainin bertanya, Assalamualaikum, saya nak tanya, Puan ada perancangan ke untuk variasikan produk Puan? Untuk tambahlah produk yang sedia ada. InsyaAllah ada, sebenarnya ada sebab kita nak buat dia yang banyak rasa, maksudnya ada flavor lain yang itu memang kita dah cuba, sedang dalam belajar lagi. Sebab kami nak buat bukan yang memang terus buat, kita nak rasa yang bila kita kata rasa yang bukan sok sendiri, maksudnya yang memang
yang memang lain. Sebab di luar pun banyak rasa yang dah ada, jadi untuk tu kita kena belajar lagi lah, perbaiki. Jadi masih lagi belajar. Akan ada yang lain, rasa yang lain selain daripada caramel. Nak mengekalkan kualiti dan juga keunikan lah persada popcorn ni memerlukan ilmu yang tinggi Puan Zaliha perlu belajar bagaimana nak pastikan produk itu lain daripada produk popcorn lain Puan Zaliha. Betul, sebab nak kekal. Contohnya macam sekarang, kalau dulu rasa dan sekarang rasa walaupun dah 5 tahun dia masih lagi sama, sebab resepi tu dia punya ni tetap sama. Okey. Resepi persada popcorn ni asalnya daripada mana Puan Zaliha? Adakah daripada Puan Zaliha sendiri ataupun diwarisi daripada ibu bapa ke, nenek moyang ke? Tak. Persada popcorn ni memang asalnya daripada saya. Saya sendiri yang mula-mula lah untuk daftarkan persada popcorn, dan sekarang saya bukan lagi yang sepenuh masa di sini sebab dia dah turun pada generasi kedua. Jadi saya untuk pantau sahaja apa yang ada di kedai, yang lebih kepada anak saya sekarang untuk uruskan segala-galanya. Oh begitu. Kiranya Puan Zaliha ni pantau daripada jauh lah supervise. Selia sahaja pekerja-pekerja yang ada Puan Zaliha. Okey. Okey, saya nak tanya Puan Zaliha, dari sudut bantuan bantuan luar seperti khidmat accountant ataupun khidmat tentang pencukaian, adakah Puan Zaliha buat sendiri ataupun Puan Zaliha menggunakan syarikat luar, maksudnya syarikat luar yang handle bahagian bagaimana nak uruskan pencukaian, uruskan keuangan. Saya ambil daripada untuk pencukaian semua saya ambil daripada syarikat luar. Untuk apa Puan Zaliha? Untuk pencukaian. Ya. Jadi syarikat luar lah yang akan uruskan hal cukai-cukai untuk persada popcorn Okay. Ya betul. Okey. Ada soalan daripada pelajar kita iaitu Habib from Kuliah 3. Salam, saya nak tanya, Puan mula menjual popcorn sejak 20 tahun lalu kan? Yang ni kita betulkanlah tadi pada 2013 kan? Okey, tahu saya waktu tu tak ramai yang makan popcorn dan tak ramai yang menggunakan media sosial pada waktu itu. Jadi soalan saya, bagaimana Puan berjaya menarik pelanggan sehingga dapat menjual 2,000 balang setiap hari? Okey, seperti yang saya katakan tadi, peringkat awal saya fokus pada dog gift sebab masa 2015-16 memang ramai, maksudnya order daripada yang buat kerja untuk majlis perkahwinan. Jadi di situ saya gunakan stiker. Daripada stiker tu lah ianya sebab tu saya katakan ianya saya dah bergerak satu Malaysia untuk pengedaran popcorn. Jadi daripada stiker lah ia sangat membantu, lebih banyak membantu saya untuk menambahkan pengeluaran popcorn. Okey, jadi menjawab soalan Habib. Okey, ada soalan lagi daripada Sean Ashley. Hai Puan, saya nak tanya, pelajar saya ni. Okey, hai Puan, saya nak tanya, kalau tak keberatan, kira-kira berapa kos bahan mentah yang dikeluarkan oleh Puan untuk membuat produk semasa musim pandemik? Adakah semakin berkurang, bertambah atau tetap sama? Maksudnya kos bahan mentah tu bagaimana Puan Zaliha? Adakah meningkat? Maksudnya masa pandemik? Yes. Selepas pandemik kan kenaikan harga barang berlaku kan. Jadi kos bahan mentah Puan Zaliha sendiri meningkat ataupun bagaimana? Yang itu memang selepas pandemik ni semua bahan mentah memang naik. Sangat naik. Bukan bahan mentah saja, maksudnya balang-balang kita punya bekalan semua memang harga semua dah naik. Kat situ. Jadi adakah Puan Zaliha masih sebab saya kata saya bergantung kepada kuantiti.
Jadi semakin banyak saya jual, cuma saya ada naik juga lah, ada kenaikan sikit sebab untuk menampung saya kenaikan harga barang. Kalau tak ada tak boleh nak ni. Yelah, tak boleh Tapi nak tak tukar banyak. pula kan. Ya, Harga kos bahan mentah naik, kita pula yelah kita pun kena tengok juga kita punya apa kadar keuntungan tu bagaimana kan. Okey, ada soalan lagi daripada pelajar iaitu Lisa Fia. Assalamualaikum puan, berapa lama masa yang diambil untuk satu perisa baru itu keluar? Berapa lama masa yang diambil untuk perisa baru popcorn itu dikeluarkanlah oleh puan? Makan tahun ke, makan bulan ke? nak ambil sebab kita saya kena buat, saya test dulu, saya pasarkan di market, saya tengok bagaimana sambutan. Jadi buat masa sekarang sambutan lebih kepada caramel. Jadi saya fokus pada ni dulu, Caramel. Puan Zaliha, kami tak dengar suara Puan Zaliha. Mungkin line tak berapa okey kot di sana. Oh, Okey, baru dengar. Jadi fokus kepada perisa caramel. Itu yang dengar tadi tu. Betul tak dengar? betul. Saya fokus pada caramel saja buat masa sekarang. Untuk yang lain, untuk masa ni, yang untuk rasa lain tu saya stop dulu. Bila mungkin dalam bulan puasa bila kita tak ada order tak banyak, kat situ kita banyak masa lah untuk kita mencuba yang lain. Okey. Jadi dalam banyak-banyak perisa caramel ni lah yang paling banyak permintaan kan? Caramel. Dan juga satu lagi perasa durian. Perasa durian memang permintaan tinggi. Ya. Jadi Tapi kos dia pun sangat tinggi. adalah durian kan? Betul. Okey, ada soalan lagi daripada pelajar. Daripada Hasnul Haris. Okey. Assalamualaikum puan, saya ada soalan. Apakah langkah pertama untuk masuk dalam bidang perniagaan ini dari sudut pandangan puan? Jadi apa langkah pertama yang diperlukanlah oleh individu untuk memulakan perniagaan? Saya rasa video Puan Zaliha ni lag kot. Minta Encik Faiz kontak Puan Zaliha bagi tahu video lag sebab kita tak dengar. Suara saya boleh dengar kan? Boleh dengar tak? Please respond. Boleh. Boleh eh? Boleh. Boleh. Okay, inilah kesangan kalau kita buat webinar sebab yelah kita tak tahu keadaan penceramah bagaimana di sana, keadaan kapasiti internetnya bagaimana. Jadi harap para pelajar dan juga pendengar boleh bersabarlah ya. Minta PIC. Okey, ada dah Puan Zaliha. Okey, Puan Zaliha, kami tak dengar suara. Saya rasa ada masalah internet ni. Puan Zaliha boleh on mic? Rasanya Puan Zaliha tak on mic ni. Kita tak dengar. Okay, sorry. Dah. 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 Okey, baru boleh. Jadi.
Tolong ulang soalan yang tadi. Okey, boleh. Soalan pelajar ni, Puan, apakah langkah pertama untuk masuk dalam bidang perniagaan pemprosesan makanan? Adakah perlu belajar dahulu tentang pemprosesan makanan, kemudian baru bina perniagaan, ataupun uh, terus je bina perniagaan tu kemudian baru belajar tentang pemprosesan makanan? Mana satu lebih baiklah Puan Zaliha mengikut pandangan Puan Zaliha sendiri sebagai usahawan IKS pemprosesan makanan? Belajar dia jalankan benda tu. Contohnya macam untuk saya buat popcorn tu saya belajar dulu. Mereka awal Dengar dah suara. okey, dengar ya. Dia putus-putus lah Puan Zaliha. Putus-putus. Dah boleh dengar. Jadi Puan Zaliha belajar dululah untuk membuat Saya popcorn, belajar. baru Puan Zaliha membuka perniagaan. Saya belajar untuk menjadikan rasa dia yang memang sesuai kat situ. Maksudnya tak ada, maksudnya rasa yang sedia ada ni saya olah dia, belajar dulu menjadikan dia yang rasa yang betul-betul sesuai. Okey. So itulah uniknya pesada popcorn ni ya. Ada kajian yang mendalam lah untuk mendapatkan rasa yang unik yang menyebabkan pesada ni dapat bersaing dengan syarikat popcorn yang lain. Okey. Ada soalan daripada staff kita lah. Okey, staff Pusat Asasi Sains Pertanian. Okey Puan, untuk modal, Puan ada buat pinjaman mana-mana tak? Susah tak nak dapatkan pinjaman modal? Susah tak Puan nak dapatkan pinjaman modal? Saya untuk modal dia bergantung kepada kita punya rekod bank, tapi alhamdulillah saya taklah susah sangat dan sekarang banyak pun yang mencari untuk menawarkan pinjaman. Sebab peringkat awal tu dia tengok kepada kita punya rekod dan memang perniagaan saya memang perniagaan yang dah bergerak. Jadi mudahlah untuk saya ni. Dan satu lagi dalam dunia perniagaan ni, contoh IKS, kita memang kena berbaik dengan jabatan. Maksud saya memang kita rajinlah untuk ke Jabatan Pertanian, ke MARA, sebab sentiasa ada geran sebenarnya untuk kita usahawan. Tapi untuk jabatan turun mencari usahawan sebab terlalu ramai usahawan. Jadi usahawan yang memang kena bergerak mencari mereka. Okey, terima kasih Puan Zaliha. Dan itu yang saya lakukan. Okey. Okey, ada soalan lagi daripada pelajar. Sekejap, saya kena tengok satu-satu. Salam Puan, apakah teknik pemasaran yang Puan gunakan sehingga boleh berkembang, sehingga boleh terus berkembanglah hingga sekarang? Teknik pemasaran yang Puan gunakan. Bila contoh macam tadilah, bila kita dalam segi pemasaran, macam yang saya katakan tadi, bila saya fokus pada untuk majlis, sama ada majlis perkahwinan ataupun akikah, daripada yang saya gunakan stiker tu, satu lagi daripada mulut. Dari mulut maksudnya jadi rasa, dia akan sebarkan. Okey, rasa dia maksudnya apa yang dia dah makan tu dicerita pada yang lain. Kat situlah mulut juga memainkan peranan. Okey. Jadi kita kekalkan. Ya, maksudnya kualiti produk tu perlu ada lah. Okey, perlu sedap supaya pelanggan mencari semula pesada popcorn dan menceritakan kepada yang lain. Okey, Puan Zaliha. Sebab tu saya tak simpan stok. Apa dia Puan Zaliha? Sebab tu saya tak simpan stok.
segala yang ada di kedai ni memang dah ada. Sebab tu saya kata kalau nak datang kedai kena bagi tahu awal, kalau tak dia kena tunggulah. Kalau dia tak datang memang kalau tak bagi tahu dia datang terpaksa tunggulah dia orang proses macam tu. Sebab tak ada Oh, stok. okey. Unik ya Pesada Popcorn ni dalam mengekalkan kualiti produk mereka. Fresh lah Dia popcorn tu. kena fresh. Sebab popcorn juga bukannya produk yang boleh disimpan lama kan. Dia paling lama pun dia boleh bertahan untuk 2 bulan. Jadi biarlah dia lama pada yang beli, dia dekat kami keluarkan tu fresh. Jadi akan lama. Okey. Okey Puan, ada soalan terakhir untuk hari ini iaitu daripada Justin. Justin kuliah 3. Puan, saya nak tanya, maksudnya Puan yang mendekati syarikat-syarikat uruskan majlis perkahwinan ataupun mereka yang mencari Puan waktu door gift, Puan Pesada menjadi door gift? Hanya yang pertama sahaja saya mendekati. Masa tu saya nak memperkenalkan produk saya yang pertama tu. Jadi selepasnya saya tak. Mereka mencari saya. Itu yang saya katakan daripada stiker yang sedia ada. Daripada situlah mereka mencari. Mencari Pesada Popcorn. Yeah. Okey. Terima kasih Puan Zaliha. Nampaknya kita punya webinar ni telah hampir ke penamat, iaitu sudah pun masuk pada pukul 3.30 selama sejam. Jadi sebelum mengakhiri webinar kita pada hari ini, saya mintalah apakah nasihat Puan kepada mereka yang mula menjinakkan diri dalam bidang keusahawanan pemprosesan makanan ni. Ada apa-apa nasihat yang Puan nak berikan? Dia macam inilah untuk anak-anak muda yang berminat kepada dunia perniagaan, saya memang menggalakkan untuk anak muda mendekati bidang ini. Banyak lagi yang boleh dipasarkan dalam pemakanan. Untuk kita, seperti yang saya katakan, kita berbaik dengan jabatan sebab di situ banyak kursus-kursus yang diadakan, yang diberikan daripada jabatan. Contohnya macam saya sendiri banyak mengikuti kursus-kursus daripada Jabatan Pertanian dan juga MARA juga Peladang. Jadi selain pemasaran untuk IKS, ianya pertanian juga satu perniagaan. Dan sekarang pertanian adalah kehadapan. Jadi selain daripada pemakanan, kita boleh juga mencampurkan diri dalam dunia pertanian. Jadi untuk terus berjaya memang perlu banyak belajar. Dan dalam dunia perniagaan kita kena, yang ada adalah amanah, jujur dan juga cekal untuk menghadapi bagaimana bersedia daripada segi mental dan fizikal. Okey, terima kasih Puan Zaliha atas nasihat yang diberikanlah kepada anak-anak muda kita pada sesi webinar hari ini. Mungkin ada dalam kalangan mereka ini yang bakal menjadi usahawan dalam pelbagai bidang, bukan sahaja bidang pertanian. Okey, bidang apa juga boleh menjadi seorang usahawan dan nasihat itu sangat bermakna lah perlu cekal, perlu amanah, perlu jujur. Okey, terima kasih Puan Zaliha atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada peserta webinar kita, para pelajar, warga UPM dan juga warga Kolej Vocasional Cenoy yang sudi hadirlah pada webinar kita pada hari ini. Jadi bagi menutup majlis, izinkan saya untuk memetik kata-kata Luqman Al-Hakim tuntutlah ilmu kerana di saat kamu miskin ia menjadi hartamu dan di saat kamu kaya ia menjadi perhiasanmu. Jadi dalam dunia perniagaan pun banyak ilmu yang perlu kita tuntut supaya dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada perniagaan kita dan juga kepada masyarakat setempat dan komuniti setempat lah dengan perniagaan yang kita laksanakan. Okey, saya rasa itu sahajalah daripada pihak
pihak kami, Bidang Pertanian, Pusat Asasi Sains Pertanian UPM. Terima kasih sekali lagi lah saya ucapkan kepada Puan Zaliha kerana sudi menjadi panel penceramah kita pada hari ini. Terima kasih. Sama. Okey, dah boleh bersurat pelajar lain. Terima kasih. Oh ya, sekejap Puan Zaliha, ada sesi bergambar. Minta maaf, saya terlupa sangat. Boleh tak kita adakan sesi bergambar? Pelajar sila stay. Mana yang ada sila stay. Kita mulakan sesi bergambar. Okey. Sekejap. Okay, please open your camera. Everyone, please open your camera. Okey, Ain Kristina, Dini, Puteri, Kalista, Nurhami, Nabila. Banyak ni. Please open your camera. Share pun tak apa. Macam Zulaika ni kan, share dengan kawan dia. Boleh. Okay, kita nak masuk IG dengan FB Pusat Asasi ni. Sila open kamera yang lain. Okay, siapa yang nak snap picture? Cik Tamizi ke? Atau Cik Faiz? Okay, saya boleh. Alright, semua tengok kamera, gambar page pertama. So, sebab you guys tak tahu you page berapa, jadi senyum je lah sampai ada 4 page, okay? So, page pertama, 1, 2, 3. Okay, sekejap Okay, page yang kedua. 1, 2, 3. Okay, dia tak banyak dah pun sebenarnya buka kamera. So ada satu page je. Alright, senyum lagi sekali, freestyle untuk semua orang pula. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Okay, terima kasih semua. Okay, have a nice day semua. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Okay, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Puan Zaliha. Dirimu Farhan kerja.
Tina tutup dulu Tina.